Selamat petang, salam sejahtera. Anda semua pasti tahu bahwa baru-baru ini Muhyiddin telah pun didakwa di mahkamah dan telah dibenarkan untuk keluar daripada tahanan SPRM dengan syarat Muhyiddin dikenakan jaminan sebanyak Rm 2 juta. Ketika saya mendengar tentang perkara ini atau tentang uang jaminan sebanyak 2 juta dalam masa singkat itu, saya terfikir-fikir, dari mana Muhyiddin akan mendapatkan 2 juta ringgit itu dalam masa yang singkat? Saya berpikir, adakah Muhyiddin sebenarnya boleh keluar daripada tahanan SPRM walaupun tidak punya duit? Namun yang mengejutkan kita, dalam masa yang dalam masa yang amat singkat, Muhyiddin mampu mendapatkan 2 juta ringgit dan akhirnya dibebaskan dengan uang deposit jaminan tersebut. Warganet sebenarnya terkejut dengan kemampuan dua anak Muhyiddin sediakan uang ikat jamin Rm 2 juta dalam masa yang singkat. Bagi orang-orang biasa seperti kita, bukan saja perlu singkat, perlu masa, tetapi mungkin besar kemungkinan mustahil untuk kita dapat mencari bukan sekadar 2 juta. 500.000 pun sangat susah. Tapi dalam masa yang singkat, dua anak Muhyiddin mampu menyediakan uang dalam masa yang singkat sebanyak 2 juta ringgit. Wah, ini banyaknya bukan alang kepalang. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin selesai membayar uang ikat jamin sebanyak 2 juta di kaunter pendaftaran jenayah Mahkamah Seksyen di sini pada 11.30 pagi pada Jumaat. Memetik sinar harian, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu melunaskan bayaran berkenaan menerusi dua penjamin, yaitu dua anaknya. Sebelum beredar meninggalkan kompleks mahkamah, ahli Parlimen Paguh mengadakan sidang media yang dihadiri puluhan media. Hakim Azura Alwi menetapkan jumlah itu selepas membenarkan permohonan daripada pihak pendakwaan terhadap Muhyiddin yang berdepan 6 pertuduhan kes rasuah berjumlah Rm 232.5 juta dan pengubahan wang haram sebanyak Rm 195 juta. Muhyiddin menjadi pemimpin Bersatu ketiga didakwa di mahkamah ini atas tuduhan jenayah. Selepas ketua penerangannya Datuk Wan Saiful Wanjan dan timbalan ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful didakwa di mahkamah atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak berjumlah Rm 6.9 juta, membabitkan projek Jana Wibawa bernilai Rm 232 juta pada tahun lalu. Bagaimanapun beliau mengaku tidak bersalah. Pada hari sama, Adam Radlan dituduh atas dua pertuduhan termasuk menerima rasuah Rm 500.000 ringgit membabitkan projek Jana Wibawa. Pada pagi Jumaat yang lepas, Muhyiddin didakwa sebagai seorang pegawai badan awam, yaitu Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Bersatu, telah menggunakan kedudukannya untuk suapan yang berjumlah Rm 232.5 juta daripada seorang individu, yaitu Azman Yusof 51 tahun dan 3 syarikat Bulkari Equity Sdn Berhad, Neptrus Sdn Berhad dan Mamfor Sdn Berhad bagi sekutu parti itu antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Dua lagi pertuduhan Muhyiddin selaku presiden parti itu didakwa menerima hasil daripada aktiviti haram, yaitu wang yang berjumlah Rm 195 juta daripada Bulkari Equity yang dimasukkan ke akaun CIMB Bank milik Bersatu pada 13 Februari 2021 dan 8 Julai 2022. Itulah dia saudara-saudara pendedahan yang mengejutkan warganet apabila ramai warganet terkejut dengan kemampuan dua anak Muhyiddin menyediakan uang ikat jamin
sebanyak Rm 2 juta dalam masa yang singkat untuk mengeluarkan Muhyiddin daripada tahanan reman SPRM. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Direct to the point kepada isunya, ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian. Sekali ini yang jadi. Wah, betul-betul suspend, betul-betul membuatkan kita nak tahu. Anda nak tahu apa yang jadi selepas ini? Ikuti terus ulasan ini, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini dan share video ini kepada semua rakan-rakan kawan-kawan tauladan Anda. Ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian, sekali ini yang terjadi. Ahli UMNO bahagian Bacok di Kelantan meminta jawatan kuasa pemilihan UMNO JPU menyemak semula keahlian seorang calon yang menawarkan diri bertanding jawatan ketua bahagian itu. Ahli berkenan yang enggan namanya didedahkan berkata, ini kerana hasil semakan mendapati calon itu, Datuk Yusri Chehno adalah ahli Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Katanya, beliau bukan membuat dakwaan rambang, sebaliknya mempunyai bukti jelas kedudukan keahlian calon terbabit berdasarkan surat pengesahan daripada Setiausaha Agung Bersatu Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Kita telah buat aduan kepada JPU berhubung perkara ini, tetapi jawapan yang diterima amat mendukacitakan. JPU membenarkan individu berkenan bertanding. Persoalan kami ialah bagaimana individu yang masih lagi berstatus ahli Parti Bersatu dibenarkan bertanding merebut jawatan ketua bahagian UMNO atau atas asas JPU gunakan. Bagaimanapun, JPU mempertimbangkan Yusri dibenarkan bertanding jawatan ketua UMNO bahagian Bacok. Sedangkan mereka yang keluar parti dan kembali menyertai UMNO pun ada tempoh masa jika mereka hendak bertanding jawatan, katanya kepada media hari ini. Jawatan ketua UMNO bahagian Bacok ketika ini disandang Datuk Muhammad Zain Yasim yang merupakan calon Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Yusri yang juga ahli perniagaan mencabar Muhammad Zain bagi merebut jawatan itu pada pemilihan UMNO kali ini. Berdasarkan surat JPU yang ditandatangani pengerusinya Tan Sri Sahrir Samad, Yusri dibenarkan bertanding meskipun didakwa masih berstatus ahli bersatu. Sementara itu, hasil carian media mendapati Yusri masih lagi berstatus ahli bersatu dengan nombor keahlian 0015422222. Status keahlian Yusri disahkan pada Mei 2018 dengan keahlian cawangan Kampung Tok Jawa Bacok, Kelantan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menggemparkan kita apabila ada ahli bersatu kantoi menyamar dalam pemilihan UMNO bahagian, sekali ini yang terjadi. Saudara-saudara, apakah ada lagi susulan ikut seperti ini? Adakah akan ada lagi ahli bersatu yang akan menyertai UMNO keluar daripada bersatu, bahkan menjadi pula pemimpin dalam kalangan parti UMNO? Apa pendapat kamu semua? Terima kasih kerana menonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.